Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa rasulil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Aisyah, yang saya hormati lagi yang dimuliakan tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang sangat berharga ini untuk sama-sama kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam masjid ini, sementara kita menanti waktu Isya. Selagi mana kita masih beriktikaf, selagi itu doa para malaikat akan sentiasa bersama kita. Malaikat akan berhenti berdoa bila kita putus iktikaf, artinya kita dah keluar daripada masjid. Selagi mana kita menanti daripada satu waktu semayang kepada satu waktu semayang, maka selagi itulah malaikat berdoa kepada kita. Apatah lagi kita duduk dalam majlis ilmu yang disebut sebagai majalis zikr, majlis orang berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada zikir jenis fardi, artinya jenis secara individu, kita berzikir seorang-seorang, pegang tasbih zikir, tu pun nama zikir juga. Baca Quran pun nama zikir juga. Duduk dalam majlis ilmu pun nama zikir juga. Dan ada juga yang bertafakkur. Tafakkur ni artinya duduk melengung seorang-seorang, ingat balik apa-apa kesilapan, kealpaan, kekurangan kita pada hari ini. Apatah lagi selepas maghrib ni, nama masa dia ialah waktu muraqabah dan muhasabah. Muhasabah ni menghitung-hitung amalan-amalan yang kita buat satu hari ini. Apalah yang kita dah buat. Bila Allah Subhanahu wa taala berikan kembali kemerdekaan yang selama ni kita duk minta. Dulu ni berapa kat setahun lebih Allah taala tarik untuk sementara kemerdekaan kita. Kita jadi orang yang tak merdeka, tak bebas. Nak keluar rumah pun tak boleh, nak jumpa kawan pun tak boleh. Bukan tak boleh, kawan pun tak mau jumpa kita. Tanya duk mana, kata duk Ustaz. Tak apalah, dia kata nanti PKP buka esok lah kita jumpa. Pasal apa? Dia takut, dia kata kok kawasan tu ada lah orang kena COVID lah pula. Tu dia. Bukan kita tak mau jumpa dia, dia pun tak mau jumpa kita. Merdeka tak? Tak merdeka. Nak pergi kedai tak boleh, nak pergi supermarket tak boleh, nak pergi kedai makan tak boleh. Kita hilang kemerdekaan. Maka Allah Ta'ala bagi balik ke kita kemerdekaan itu. Setelah beberapa lama Allah Ta'ala nak uji kita. Ada juga di kalangan ulama', dia kata, ulama' lah kata, Allah Ta'ala uji hamba dia kerana selama ni Allah Ta'ala beri nikmat kepada hamba dia, yang Allah Ta'ala duk dengar syukur semata-mata. Yalah, dah kita dapat nikmat, kita syukurlah. Maka Allah Ta'ala dengar pada setiap malam pun dia bangun semayang, syukur. Ya Allah, aku bersyukur Engkau beri keuntungan dalam niaga, ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur Engkau beri kepada aku nikmat kesihatan, ya Allah. Ya Allah, aku dengar syukur je. Maka ada satu masa Allah Ta'ala nak uji, tengok hamba dia, betul ke dia ni hamba aku bagi kat dia rasa yang disebut sebagai musibah. Musibah
wabak. Allah Ta'ala tarik sikit kemerdekaan kita. Dia nak dengar apa? Dia nak dengar rintihan daripada hamba dia. Selama ni dengar kesyukuran, kali ni dia nak dengar rintihan daripada hamba dia. Bangkit di tengah malam, ya Allah, kau tarik baliklah ya Allah musibah ni, ya Allah. Sahabat-sahabat aku pekat mati habis, ya Allah. Ya Allah, engkau selamatkanlah keluarga aku daripada musibah ini. Duk merintih di hadapan Allah. Allah Ta'ala dengar tu. Kata ulama, setelah Allah Ta'ala mendengar kesyukuran, dia nak dengar pula rintihan hamba. Betul ke hamba aku ni, bila aku bagi nikmat dia syukur, bila aku bagi bala dan musibah dia akan jadi orang yang merintih kepada aku. Rupa-rupanya betul. Lepas tu Allah Ta'ala bagilah kat kita balik. Kita pun berjanji tak ada dah. Berjanji tak ada dah. Ya Allah, kalau seandainya engkau bagi balik kami boleh semayang ni, ya Allah, kami nak main masjid. Tak tahulah janji tu pergi ke mana. Hak ni ialah yang ada pun mereka kata tu kira hak kawan berjanji tu. Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak tengok sejauh manakah kebenarannya hati hamba-hamba dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu hadis daripada Ibnu Hibban. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni maksud dia lafaz daripada Rasulullah, makna daripada Allah. Sebab itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah Ta'ala. Itu lafaz daripada Rasulullah tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Ta'ala, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, man lam yarda, siapa yang tak redha, biqada'i, di atas qada ketentuan aku. Nak redha dengan qada ni tuan-tuan, kena orang yang hati dia kuat. Redha tak dengan qada ni? Redha. Kata di mulut, jaga hati macam mana. Dia kena orang yang hati dia betul-betul kuat. Tak apa ke ni Pak Haji tak apa ke ni, Allah Ta'ala ambil isteri Pak Haji ni. Tak apa, dia kata tak apa. Dia masuk bilik khiyau sorang-sorang. Tak apa. Dia menangis sorang-sorang dalam bilik. Dia kata aku terima ya Allah. Tapi manusia. Sahabat pun tanya, Rasulullah menangis ketika wafatnya Sayyidina Ibrahim. Ibrahim bukan Nabi Ibrahim tu. Anak Rasulullah seorang nama Ibrahim. Rasulullah menangis. Maka apa sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah. Rasulullah kata, aku bersifat manusia. Bila aku sedih, aku menangis. Bila Sayyidatina Aisyah wafat, bila Abu Talib wafat, walaupun Abu Talib tu dia tak ikut agama Rasulullah, agama Islam, tapi Rasulullah tetap sayang dengan dia. Tuan-tuan tahu tak, pernah Rasulullah minta, kalau tak salah saya dalam hadis Arba'in, pernah Rasulullah minta supaya Allah Ta'ala ringankan azab kepada bapa perakan aku, bapa saudaraku Abu Talib. Maka Allah Ta'ala kata, seringan-ringan azab neraka ialah azab yang dikenakan kepada Abu Talib, iaitu apabila dipijak kaki dia di atas batu neraka, panasnya menggelegak otak dia. Paling ringan, paling ringan. Bila dipijaknya kaki Abu Talib di atas batu neraka, menggelegak otak dia kerana panasnya batu neraka. Itulah azab neraka paling ringan. Agak-agak tuan-tuan paling teruk tahu mana? Tak tahu nak abang. Hak tu hak Rasulullah sebut dalam hadis sahih. Azab neraka ini buat melawak pula. Allah takut apa masuk neraka, bukan masuk sorang-sorang, ramai. Dia. Jangan duk melawak. Jangan duk melawak. Oi, jangan. Bab kaitan dengan akidah ni, jangan melawak. Dengan mulut, dengan perbuatan, dengan i'tiqad. 3 perkara. Rosak akidah kita. Ada satu orang tu cerita, orang mana tak tahu, saya tak ingat dah.
Kau orang Langkawi badak kot, orang Sandak kot. Dia kata aku ni kalau aku susah, bukan sakat poket raja aja aku seluk, poket Allah Ta'ala pun aku seluk. Jaga. Kena ngucap balik, takut jatuh syahadah. Jangan neraka, jangan duk buat melawak takut apa neraka. Geng-geng hak kapiak ramai atas daripada duk menyanyi, dia lah duk menyanyi dalam neraka, geng menyanyi ramai dia dah. Jangan melawak lah. Allah Ta'ala kata wa man lam yarda biqada'i. Lafaz tu Rasulullah sebut, tapi makna dia Allah Ta'ala kata sesiapa yang tak redha di atas ketentuan aku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar di atas ujianku, falyaltamis rabban siwaya, maka engkau carilah Tuhan lain untuk engkau sembah. Allah Ta'ala kata, kalau siapa yang tak redha dengan ketentuan aku, tidak sabar di atas bala aku, tidak syukur di atas nikmat aku, dan tak rasa cukup dengan apa yang aku bagi, pergi cari Tuhan lain. Allah Ta'ala marah orang yang tak terima ketentuan Tuhan bagi kat kita ni, rasa sikit daripada musibah setahun lebih. Setahun Ira tak main Masjid Aisyah ni setahun setengah lah, setahun lebih tu. Duk tanya agak kawan-kawan, bila boleh pergi Langkawi? Mereka kata minta maaf bukan zakat pergi Langkawi, but pun tak mau bawa. Terdia. But pun tak mau bawa. Sehari sekali pergi, sekali balik. Lepas tu dia berbuka sikit, 2 biji pergi, 2 biji balik. Allah ni boleh tahan lah sampai pukul 2 petang ya but. Malam tak tahu ada ke tak? Tak ada but malam. Maka Allah Ta'ala kata falyaltamis rabban siwaya, cari Tuhan lain. Aku bagi apa pun engkau tak rasa puas hati. Aku bagi kesusahan, engkau tak sabar. Aku bagi nikmat, engkau tak syukur. Nikmat ni tuan-tuan, jangan tak syukur. Tuhan tukar jadi bala. Apa dia? Syukur ni artinya guna dengan cara betul lah. Nikmat manis gula, tolong guna dengan cara betul. Bancuh ayak, buah gula bagi elok-elok dengan buah gula lajak. Takut sekali jadi bala. Bala dia apa dia? Kencing manis. Kencing manis. Kencing manis ni orang kata kencing manis lah no. Orang kita dok sebut kencing manis. Macam pantun orang tua-tua, dia kata masa bercinta sangatlah manis, bila berkahwin lagilah manis, dapat anak pengalaman manis, bila tua yang tinggal hanya kencing manis. Waktu pantun tak jadi langsung, semua buat sakit jiwa. Karut tu karut sungguh. Aduh, bila tua tinggal hak tu, walah hak lain hak manis lain tak ada lah. Dia kata ada kencing manis jalan slow ya. Tu pun orang suka. Ada satu orang perempuan tu kata, saya cukup suka tengok orang tua-tua ni. Dia kata, dia suka tengok orang tua-tua. Dia kata, Pak Syed apa? Pak Syed dengan cakap dia pun teratur, lemah lembut, jalan pelan. Awak tak jalan pelan, kawan kecil manis. Karut boleh. Aduh, jangan duk mereka kan, duk habaq kata tua tak apa dah, hai siapa berkenan. Jangan. Ada orang berkenan orang tua ni. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Hadis qudsi yang kedua. Saya bawa mai 2-3 hadis qudsi. Ramai minta sekali siapa dia, semua yang ada sekali kita sebelum Isya kita buat tahlil. Wah, insya-Allah. Kita buat tahlil siap-siap lah. Lepas Isya sekali, habis baca doa dah habis. Itu yang kali-kali tu betul lah tu. Hadis yang kedua, ya bani Adam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah Taala. Kita baca hadis kursi ya malam ni. Hadis kursi ni makam dia tinggi sikit lah. Dia hadis pertama hadis Nabawi, lepas tu hadis kursi, 3 tu Quran lah.
Tapi kalau kita hadis kursi ni, dia tak sampailah maqam Quran. Ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Syok tak ni no? Dia orang kata terapi hati kita. Baca hadis ni kita rasa syok bukan apa, dia terapi hati kita. Pasal apa? Pasal seolah-olah dia duk pujuk hati kita, jangan kecewa, jangan kecewa. Ada pahala besar duk tunggu kita macam tu. Kalau tidak kita cepat rasa down. Dalam hidup ni ada orang bila ada tertekan, bila ada menghadapi apa masalah, dia cepat down. Bila dia balik ingat Allah Ta'ala bagi, baru dia okey balik. Kalau bolehnya kawan-kawan tolong peringat, Pak Haji, tabah Pak Haji, sakit baru sebulan, kita sihat puluh tahun dah. InsyaAllah aku sabar. Sabar Pak Haji nah, aku tengah duk sabar ni, tak kena tak hampa tak apa, kena tak hampa rasa. Dia kata juga kat kita dalam tengah duk sabar tu. Tak kena ke hampa apa tak tahu. Dia kata kena ke hampa apa tahu. Tak tahu COVID ni macam mana. Dia kata suara sampai tak keluar tuan-tuan. Cakap dalam telinga keluar. Suara aku tak boleh keluar lah, dia kata. Selama ni aku tak kuat ni, tak boleh biar. Sampai tak tu dia duk teran cakap tu. Sabarlah Pak Haji. Tak apa aku sabar ni. Tak kena tak hampa tak apa dia tak. Dalam duk surat tak keluar tu, dia kata juga kat kita tak kena kat hampa tak apa, dia tak kena kat hampa betul dia. Tengah duk sabar, konon sabar sungguh. Ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, firman Allah Ta'ala, wahai anak Adam, ya ibn Adam, wahai anak Adam, tidakkah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, melainkan aku ampuni dosa kamu yang ada padamu, yang aku tidak akan peduli apa-apa. Artinya banyak mana pun dosa, asal kamu minta je, aku bagi. Ada hadis ni disebut nama dia hadis mutasyabihat, hadis yang makna dia tak berapa jelas. Tuan-tuan bisa tak baca kitab syarah Jawharatul Tauhid, dia ada cerita tentang hadis mutasyabihat, hadis yang kesamaran makna, iaitu pada 1/3 malam. Dalam hadis tu sebut, dalam 1/3 malam Allah akan turun ke langit dunia untuk mengampunkan dosa hambanya yang bertaubat dan melunaskan permintaan hamba yang meminta. Allah Ta'ala boleh turun langit ke dunia ke? Itulah hadis mutasyabihat. Turun langit dunia ni maksud dia hampir dengan kita. Kita nak minta je, minta buka mulut je, Tuhan sedia dah untuk memperkenankan. Kita nak minta ampun ni, buka mulut je nak minta ampun, Tuhan dah bersedia untuk mengampunkan. Tuan-tuan, dalam konsep ilmu tauhid, apa-apa yang kita rasa nak minta, Allah Ta'ala dah pun beri rasa kepada kita, kerana dia dah bersedia untuk bagi. Bukan semua benda kita minta dalam hidup. Tuan-tuan minta semua benda ke? Tak. Apa yang terlintas di hati, sebenarnya ilham nak minta tu Tuhan yang atur. Pasal apa? Dia dah bersedia nak bagi. Buka mulut je. Kita buka mulut nak kata je, ya Allah aku dia duk sedia dah nak bagi. Itu ibarat dia. Wala ubali, dalam hadis ni Allah Ta'ala kata, aku tak kisah banyak mana pun engkau datang dengan dosa, maka aku akan ampunkan. Ya, wahai anak Adam, tidakkah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, melainkan aku akan ampunkan dosa yang ada pada kamu dan aku tidak peduli. Artinya tak kira, minta aja. Syok tuan-tuan, minta aja.
Ada setengah orang kata, nak minta ke Allah Ta'ala ni ustaz berasa malu kan, dosa banyak. Bukan pak kita kotlah kita minta malu kat dia, tak tolong pak buat pak pun kat dia. Allah Ta'ala bukan pak kita. Dia Allah yang maha pengasih, penyayang, pengampun, maha kaya, maha razak. Kita buka mulut je, dia bagi. Minta sikit dia bagi banyak. Tuan-tuan bayang kalau tengok orang jenis apa, bukan manusia. Allah saja yang minta sikit dia bagi banyak. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Taala akan membalas yang lebih baik daripada apa yang kamu kerjakan. Kita buat sikit ya, tapi Tuhan balas kat kita banyak. Oh, hak tu syok tuan-tuan. Buat sikit ya. Kita rasalah sikit kan. Ada orang mai tanya kita, Pak Haji nak tanya, saya ni dompet duit tak bawa, saya nak kena balik ke pergi ke Kuala Kedah. Pak Haji ada tak duit buang RM30, 23 nak beli tiket, hak sikit tu nak beli roti dengan ayam. Tuan-tuan bisa tak orang minta? Masa jadi tu imam Masjid Zahir dulu, ada orang main minta. Dia baru keluar menyerah. Dia singgah di Masjid Zahir semayang, main retuk pintu bilik tu imam. Kok. Yang saya pun buka. Allah, apa dia saya boleh tolong cik? Dia kata boleh tak tu imam. Nak balik main ke pergi Kuala Kedah, nak balik pergi ke Langkawi. Dia kata nak RM23 dan nak makan dalam RM7. RM30 cukup dah. Lah macam ni, nah mik RM10 habuan makan. Tiket saya telefon kaunter, jangan duk bagi duit ke dah, takut tak sampai Langkawi. Hak ni pun kena pandai ke, ni tik-tik kita lah, tik-tik kita. Angkat telefon kaunter bot. Pukul berapa cik nak balik? Dia kata ni nak tolak pi dah ni. Kami bawa Grab, kami make Grab 2-3 orang, kami akan pi sana. Okey, berapa orang ada? Dia kata saya aja, yang 2 orang lagi nak balik Kulim. Depa keluar sekali 3 orang. Yang seorang lagi tu tuan-tuan bukannya lekeh-lekeh punya jawatan technician, tuan-tuan tersangkut macam mana dengan dadah tak tahu. La ilaha illallah. Kesian kat dia. Lepas tu saya kata tak apa. Lah pi ke kaunter bot apa ni Kuala Kedah, saya telefon lah ni, saya akan hantar duit nanti petang. Saya telefon. Satgi ada seorang, nama apa cik? Dia pun habaq nama. Bukan duit saya pun, ada orang nak main bagi duit 300, 200, 300. Duit tu duk impun tu. Nak balik Kuala Lumpur, nak duit minyak 300 tuan-tuan. Tapi percayalah dia ada anak-anak apa semua. Saya kata my card. Ada kerja kat mana? Putrajaya. Oh my card. Saya snap card dah. Saya bagi duit, sign tak ni. Bukan duit saya kata duit ni orang jariah kat saya, suruh bagi kalau ada orang susah. Rupanya kena macam tu rumah ni. Duduk di Masjid Zahir lah, masjid lain tak tahu lah. Masjid Zahir dia rajin minta lah. Bukan kata siapa, hak puak duduk ke masjid tu nama dia gelandangan. Tuan-tuan di sini tak ada gelandangan. Kami di sana ada, mati dah. Tinggal seorang lah. Hak lagi 2 orang, 3 orang, mati dah. Hak yang pakai kain sangkat lutut tu pun mati dah macam manis. Manis kat dia tu pun mati dah. Lepas tu hak seorang lagi duk naik motor keliling, tu pun mati lah. Dia lalu tu, kalau kita buka pintu dia lalu, dia terperhati kat kita. Bang, nah RM10 abang makan. Masih. Jangan bagi bulanan. Kalau bagi bulanan dia habaq kat kawan dia, ni dia mai. Tuan-tuan jangan nak mereka buat tu. Depa bukan otak macam dengan kita. Depa ada networking depa. Kalau ada orang bagi makanan kat Pekan Rabu, pakat turun pergi semua. Tahu macam mana? Mesti ada networking depa. Handphone, WhatsApp, mai dekat, ada nasi kandang, turun berderu. Jangan duk mereka bagi bulanan kat depa. Kita rasa sikit lah, Allah RM23. Ya. Tuan-tuan tahu tak macam mana rasa dia? Allah, tak ada duit nak pergi cari tak mana ni. Tiba-tiba kita suruh duit kat dia. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki Pak Haji, Tuhan bagi apa semua. Doa ni berkepui lah. Saya telefon pergi kaunter, saya pergi nama sekian-sekian, nak pergi ambil tiket. Petang saya tanya dia, pergi ambil tak? Dia kata dia ambil. Ustaz kena bayar lah, Ustaz kami tutup dah.
Saya pun pergi kalau kedai banyak duit tu lah, duit tu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kecil, oi, tapi pada depa baru keluar daripada penjara, mana ada duit. Dompet duit pun tak tahu ada ke tak, tapi duit tak ada. Dia minta kat kita. Sekali je kot, 5 tahun sekali tu je lah dia main minta. Lain-lain tu orang main minta macam-macam lah. Hak mohong pun ada, mohong aku mohong bila hang Allah Ta'ala lah, aku tak kira. Dia nak mohong lah. Halal ke bagi, saya bagi. Nah, ambil. Tapi banyak ni yang saya mampu bagi pun kata. Ni duit tu imam ke? Kata duit saya. Dan duit kita orang mana kat kita? Tu dia tuan-tuan. Ya. Kalau hamba aku datang kepada aku dan berharap kepada aku, melainkan aku ampunkan dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Tu Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, minta aja, ya Allah, aku nak minta daripadamu ya Allah, supaya engkau permudahkanlah kerja aku. Besok aku nak temu duga ya Allah. Kalau baik bagiku naik pangkat, engkau berikanlah ya Allah. Kalau tak baik ya Allah, engkau atuklah hak mana yang baik untuk aku. Macam tu nak doa. Jangan duk minta ya Allah bagi naik pangkat ya Allah. Ya Allah bagi naik pangkat. Naik pangkat 2 tahun makan rasuah 20,000, masuk penjara 2 tahun, tak ada makna. Tuhan fitnah kita. Tak ada makna. Kalau baik bagiku ya Allah, engkau berikanlah ya Allah. Kalau tak baik bagiku ya Allah, engkau atuklah hak mana yang baik untuk aku. Hak mana yang baik untuk aku. Macam itulah perempuan pun kalau lah anak kita habaq mak tengok budak tu nampak kenal lah, mak nak kata apa? Hang tunggu Ustaz bagi masa kat aku. Aku nak semayang hajat, minta doa ya Allah, kalau seandainya itulah menantu yang baik untuk aku ya Allah, untuk anak aku, berilah jadi isteri dia. Tapi kalau tak baik ya Allah, engkau atuklah hak mana baik untuk dia. Macam tu. Nisa kata nampak elok aja mau langsung naik kereta besar aja mau langsung. Rupa-rupanya Mercedes ada sebiji di rumah, lori Mercedes. Dia abang ada Mercedes, lori kepala besar tu, lori Mercedes ada rumah. Jangan duk habaq, jangan duk mereka atas kita pun. Kita atuk ya Allah, kalau baik bagi ya Allah, kalau tak baik engkau atuklah mana elok bagiku ya Allah. Hadis yang ketiga, ya benar Adam. Ni hadis kursi ni, dia kursi. Alam ni kita cerita hadis kursi ya. Insya masuk ke apa? 8 suku. 8 suku kita tahlil pun. Lajak sikit tak apa. Tu manis balik. Dia dapat mandat, dia lajak tak tahu tuan-tuan nak lajak kau apa. Tuan-tuan tunggulah. Agak terkencing pi kencing lo. Ya benar Adam. Laqad balagat zunubuka. Lau balagat zunubuka ana nas-samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ini hadis yang ketiga. Ya benar Adam, lau balagat zunubuka ana nas-samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, Allah Ta'ala kata, seandainya dosa-dosamu rapat sampai tinggi langit, dosa rapat sampai tinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepada aku, nescaya aku ampunkan kamu dan aku tidak peduli. Aku tak kisah. Artinya Allah Ta'ala boleh bagi ampun walau dosa kita banyak mana sekalipun. Kita kata hak sudah tu sudah, kita mintalah ampun daripada Allah Ta'ala, dan kita kena ada rasa harap Tuhan terima. Kan cerita dalam Jauharul Mauhub macam mana satu orang laki-laki bunuh 99 orang. Dia mai tanya satu orang abid, orang abid tu kata Allah tak ampun nah hang 99 dah hang bunuh. Dia bunuh seorang lagi bagi cukup 100. Dia mai tanya seorang alim,
Orang alim tu kata agak-agak lah bunuh 100 orang ni, termasuk seorang abid, dosa kamu banyak mana? Dia kata dosa aku setinggi langit. Maka orang alim tu kata keampunan Allah Ta'ala lebih besar daripada dosa yang kamu buat. Ni hadis Nabi. Buat dosa yang lepas tu lepas sudahlah. Tapi ustaz, dia kacau jiwa kita. Hak kacau tu nama dia khatar. Khatar ni ialah gangguan lintasan. Duk ingat-ingat balik benda-benda hak lama-lama nak bagi jadi kita rasa wah-wah dengan amalan, kita rasa jiwa kita rasa macam dengan kecewa. Tu nama dia lintasan dalam hati. Cepat-cepat kita buang. Mudah-mudahan Tuhan terimalah ya Allah, ya, keampunan aku ni, kerana engkau janji dalam hadis qudusi, walaupun dosa itu setinggi langit, maka engkau minta, maka aku minta engkau akan ampunkan. Betul? Summastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kemudian engkau minta ampun daripada aku akan ampun, aku tak peduli. Allah Ta'ala boleh ampun salah pilah banyak mana pun. Ya, contohnya lah kita dah rasa kecewa, ya Allah, masa mak duk hidup dulu, masa ayah duk hidup dulu, tak rasa aku nak minta ampun dengan dia. Lah dia dah mati, ya Allah, maka engkau ampunkanlah dosa aku dengan dia. Nak minta kat siapa lagi, dah mati dah. Kita minta dengan Allah. Engkau terimalah ya Allah. Waktu tu aku dalam keadaan jahil, aku tak reti nak menghargai perasaan seorang mak, perasaan seorang ayah. Kita gamak pergi duduk jauh kerja, dia di rumah ni tak ada tinggal siapa, tinggal depa dua pakat duk merangkak, dua-dua orang kita duk kalut dengan kerja. Bila mati barulah kita teringat, ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Tuhan yang ampun. Lepas tu pula kita berkhidmat lagi kat dia. Apa-apa yang kita jariah, apa-apa yang kita sedekah, kita sertakan nama dia. Ya Allah, duit yang aku sedekah ni ikhlas daripada aku, dan pahala dia aku sedekah kepada mak ayah aku. Sampai tuan-tuan, siapa kata tak sampai? Sampai. Lepas tu pula ada orang tanya, siapa-siapa yang ada duit sikit lebihan, kami ni nak buat sikit tambahan masjid surau ni, sedekah. Tak ada apa, saya ada lah 300, sedekah. Saya bubuh atas nama mak saya, mudah-mudahan sampai pahala kat mak saya, ayah saya, sampai tuan-tuan. Itulah yang kata betapa kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Wahai anak Adam, dosa kamu setinggi langit, tapi kamu minta ampun dengan aku ampunkan ke semua. Dosa kita dengan orang, minta ampun kat orang tu. Minta ampun, minta maaf Pak Haji banyak-banyak. Yang sebenar-benarnya mempelam Pak Haji hak di kebun hak duk hilang tu, saya yang ambil. Pak Haji nak balik ke Pampasan, tak ada apa pasal apa dah. Dia kata 2 bulan lepas ada orang kutip, aku dapat 3 jarah 4,000 dia dah. Tak apalah, aku sedekah aja kang. Ataupun dia kata, aku rugi banyak tahun tu, dekat-dekat RM1,000, boleh tak hang bayar balik kat aku? Bayar. Jangan kira boleh selesai kita dengan dia. Bayar. Itulah sebab ada setengah orang tanya, kambing jatuh masuk dalam parit, dekat-dekat nyawa ikan nak mati dah, kami tarik naik, kami sembelih lah ustaz. Oi, lepas tu baru teringat kambing siapa tau. Lepas tu saya kata istihar kat kawasan kampung tu, siapa-siapa yang ada hilang kambing, mailah tuntut kat kita, kita bayar Pampasan. Tu kambing tu buat apa? Kami buat gulai makan ramai-ramai. Hari tu hari depa buat kerja, duk cuci apa semua, ada kambing hanyut. Kambing ni dia berenang tak apa boleh sangat. Duk dalam sungai tu sampai nak mati dah. Dia tak boleh nak buat apa dah, kesian nyawa duk ada lagi. Sembelih pakat makan lah kambing tu. Tak tahu hal siapa. Saya kata tanya seluruh orang kampung siapa ada hilang anak kambing. Sebab
kita banyak pampasan balik kalau dia ambil. Itu adalah Pak Haji tu seorang, dia kata kambing aku, hampa buat kenduri tu pahala bagi kat aku. Pampasan tak payah, pahala je bagi kat aku. Puak tu kata nak pahala banyak, mana ambil lah Pak Haji oi. Jangan minta duit je. Minta duit depa nak kena kumpul seorang sikit tu bagi kat Pak Haji tu. Pak Haji tu kata kambing aku, hampa bagi pahala je kat aku. Pak Haji nak pahala banyak, mana ambil. La ilaha. Ni orang ni lah apa ni, apa itulah hak duk tolong orang tu, APM apa APMM, itulah yang apa pakai baju oren tu. Depa lah pergi duk buat kerja tolong orang buat kawasan tu, jumpa kambing. Ada orang-orang kampung biasa bila apa ni bah kelang kan malam tak nampak, langgak lembu tu duk sereh-sereh dekat nak mati dah. Dia sayang, dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau makan, jangan sembelih. Contohnya lembu kena penyakit, biar dia mati, jangan sembelih. Sembelih kena makan, jangan sembelih tanam, jangan. Kalau nak tak mau makan, jangan sembelih, biar dia mati. Kalau nak makan, sembelih. Kalau sembelih kena makan. Dia bawa keluar golok, dah tengok lembu tu sayang, gemuk, dia duk sureh. Melih sembelih baru teringat Allah hak siapa tau. Cari rupanya hak Hindu, kawasan tu kawasan estate. Hak Hindunya pi habaq kat Hindu tu lah. Hindu tu kata kita tak makan punya lagi lembu. Habis tu orang nak buat apa? Tak apalah, dia kata jangan bagi polis saman dia, sebab lembu dia tu duk main kut jalan. Jangan bagi polis saman dia. Pi habaq kat polis. Tak tahulah pak saya kawan hak yang bas tu pergi buat report polis. Katanya pak saya bas dia rosak belaga lembu. Dia pergi buat report Tak tahu je dah cerita dia, tapi cerita dia tak payah bayar. Kalau tuan-tuan nak makan, sembelih. Tapi kalau tak mau makan, jangan sembelih. Tu kaedah dia lah. Tapi kena banyak pampasan kalau tuan dia minta. Kena banyak pampasan. Contohnya ada lembu lintas jalan kawasan ni, boom, kena lori. Jatuh duk sereh-sereh, sayang lembu elok. Pergi ambil parang kan, India yang Allah pergi elok, kena makan. Ataupun bawa pi lah paha jual ke apa ke, duit simpan, takut tuan dia main minta pampasan, pergi balik. Tapi tuan main minta pun agak-agak lah, kami sayang ke lembu tu yang sembelih. Kalau kami nak biar mati pi ya, panggil hang mai tolong pi tanam ya. Ni tak payah tanam bah. Itulah yang kata ya, kita kena dosa dengan orang. Macam itulah. Dosa suami isteri pun macam tu juga. Ampun maaf lah no. Siapa bang? Kotlah ada buat salah-salah apa? Abang ada buat salah ke? Buat salah aku ingat adalah satu dia tak. Apa dia bang? Rantai hak hilang tu sebenarnya tak ada siapa ambil, aku yang pergi jumpa kawan aku. Kawan abang nama apa? Nama Ar-Rahnu bin Rakyat. Rantai bini dia. Bini dia kata aku cari kat sebulan dah rantai tu tak jumpa. Abang bisa tengok tak rantai tangan? Rantai tangan? Cik buat terkejut tu. Lama apa benda tu baru dia habaq kat bini dia. Aku minta ampun maaf lah halal lebih kurang. Abang dah buat salah ke? Orang perempuan ni kalau kita kata macam tu dia terkejut tu. Abang dah buat salah ke dengan saya? Ingat-ingat tu tak ada lah, tapi ada satu je. Apa dia bang? Hang duk cari rantai tangan tu sebenarnya aku yang jumpa. Habis tu bang bawa pergi mana? Pergi jumpa kawan abang. Jumpa kawan abang. Nama apa? Nama dia Ar-Rahnu bin Rakyat. Habis duit pun habis. Agak-agak bini nak kata apa? Tak apa awak macam mana kan? Tak apa aku himpun duit beli lain. Konon. Hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, ya benar Adam, lau annaka ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepada aku membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau meminta daripada aku
dan engkau tak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepada kamu dengan sepenuh keampunan. Walaupun satu benuh bumi, Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, lebih kurang hadis tadi ke, itu sepenuh lagi, ini sepenuh bumi. Engkau datang kepada aku dengan meminta keampunan dan engkau tak pernah syirik dengan aku. Tapi kalau syirik dengan Allah, Allah Ta'ala tak ampun. Dan tak pernah syirik dengan Allah, cuma buat dosa aja dengan dia. Dosa pula banyak tuan-tuan. Ada dalam sebuah kitab, satu orang laki-laki mai jumpa seorang alim. Dia mai tanya, wahai orang alim, aku nak tanya kamu, kalau aku buat satu dosa yang manusia tak pernah buat, agak-agak Tuhan nak ampun tak? Manusia tak pernah buat. Engkau berzina ke? Tak, dia kata dosa ni dahsyat dalam zina ni. Engkau curi apa ke? Dia kata dahsyat dalam curi. Wish, dosa apa? Dosa dia ialah apabila ada orang tanam mayat, aku pi ambil kain kapan dia, dan kalau perempuan aku rogol mayat itu. Jom, dahsyat. Orang tak pernah buat macam tu. Ada Allah Ta'ala nak ampunkan dosa aku. Maka kawan tu kata, Tuhan ampun. Allah, dosa hak pelik, dia orang lain tak pernah buat. Engkau berzina ke? Dia kata teruk lagi pada tu. Mayat perempuan dia korek balik, dia ambil kain kapan tu, dia pergi basuh, jual lain. Zaman tu lah, zaman lah orang tak jual dah kain kapan. Kain kapan pun orang bagi free ya lah ni. Tak tahulah masjid Aisyah macam mana, setengah-setengah masjid tu bagi gitu ya, kain kapan. Tapi tuan-tuan, siapa yang jual kain kapan, tolong jangan berdoa bagi orang mati tu. Dia jual kain kapan, kalau orang tak mati, kain kapan tak laku. Tiap-tiap pagi bangkit, bagi doa, ya Allah, engkau mintalah bagilah seorang dua mati hari ni, kain kapan aku baru laku. Termasuk kawan korek liang pun dengan doa bagi orang mati. Boleh tak 200 dia kata korek liang, cari doa dia buat orang tak mati pun. Jangan, dosa. Imam Ghazali kata apa? Di antara kerja-kerja yang makruh ialah jual kain kapan. Jual kain kapan makruh. Kalau dia doa bagi orang mati, ya Allah, mintalah kawan hak sakit tu mati, buanglah laku kain kapan aku selai. Tak boleh. Termasuklah kalau korek liang pun doa bagi orang mati, awak Pak Long tu tak mati-mati gitu. Tu pun tak boleh. Yang kedua, kerja jual emas ni Imam Ghazali ni dia orang tasawuf. Jadi tuan-tuan hak jual emas berhenti pula. Tak payah berhenti lah. Kerana dia kata biasanya orang beli emas kerana nak menunjuk ke orang. Ya ke? Perempuan tu ya, beli emas nak tunjuk ke orang. Tak, kami tunjuk kat suami. Tak, kami tak tengok pun pakai. Makan nori pun pakai. Nak makan nori nak pakai nak buat apa? Nak tunjuk ke orang ya. Imam Ghazali kata makruh pasal kita meniaga satu benda yang untuk orang rasa nak menunjuk ke orang. Dan yang ketiga dia kata kerja menyembelih binatang. Habis itu kami kerja di tan ni dosa ke? Taklah. Kalau seandainya ada rasa sifat hilang kemanusiaan. Tapi kalau tak ada hilang sifat tu tak apa. Tuan-tuan, agak-agak kalau orang kerja sembelih binatang, dia berkeliling dengan kita. Dia kata apa? Entah tak aku kerja apa? Entah tak aku kerja apa? Aku sehari 40 ekor lembu aku sembelih. Cakap nak sembelih hang seorang aku tak heran lah. Hak tu dia tak mau tu. Dia tak heran nak sembelih orang. Dia kata sehari lembu 40 ekor aku boleh sembelih. Bertumbuk dengan hang hari ni, kalau aku sembelih aku tak heran lah. Dia kata hak tu tak mau. Dia hilang sifat kemanusiaan. Dia tak kesian dah ke orang. Dia kira nak sembelih lah. Maksud kerja dia sembelih lembu. Imam Ghazali kata pak saya kesan daripada kerja tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah cerita dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmizi. Tiga-tiga hadis ni riwayat rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi. Ya Ibn Adam tu ada 3 tu. Itu riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya hadis ini terapi jiwa.
Dia bagi kita rasa tenang. Buat silap, nak buat macam mana dah silap, minta ampun lah, sudah-sudahlah, jangan ulang balik dah. Macam tu. Ataupun kita ada buat, kita duk beringat tapi buat juga. Duk beringat ni tapi buat juga. Minta ampun. Walaupun berulang-ulang kali, ya, walaupun berulang-ulang kali. Walau ubali, Allah Taala kata, aku tak kisah. Mintalah walau berulang-ulang kali, aku tetap ampun. Kerana selama mana dia minta ampun, selama itu dia masih merasakan aku Tuhan dia. Artinya dia masih ada Tuhan. Gitu. Allah Ta'ala terima. Jadi segala permintaan kita Allah Ta'ala tak pernah tolak. Wallahu a'lam. Kita buat tahlil sikit. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya